Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Pagi. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menempatkan pegawai Hak Ehwal Agama Islam di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi memantau hantaran berkaitan ajaran sesat di media sosial. Jadi saya percaya dan saya ingat insya-Allah dengan adanya dua orang pegawai di situ, jadi memudahkan untuk pihak SKMM untuk membuat rujukan dan membuat keputusan yang segera, sebab harapan kita bila mana ada video-video macam ni dimuat naik, yang melibatkan ajaran sesat, jadi dengan adanya pakar rujuk di situ tu, jadi dia orang ni akan bertindak segera sama ada nak menurunkan ke, nak membatalkan ke ataupun nak delete ke, tindakan tersebut dapat dibuat dengan segera sebelum dia tular. Beliau mengulas video tular oleh pengikut ajaran sesat Sihak. Muhammad Naim berkata Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-117 yang bersidang pada 25 hingga 29 Ogos 2020 memutuskan fahaman Sihak sebagai sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam berdasarkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tindakan yang sangat biadab. Demikian tegas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil susulan aksi bercium vokalis Matty Healy dengan pemain bassnya pada konsert Good Vibes Festival 2023 di Sepang malam tadi. Vokalis kumpulan The 1975 itu turut menghina undang-undang berkaitan LGBT di Malaysia sewaktu melakukan persembahan. Fahmi menerusi satu hantaran di akaun Twitternya berkata beliau telah memanggil pihak penganjur untuk mendapatkan penjelasan berkenaan isu tersebut hari ini. Tambah beliau pihaknya juga akan berhubung dengan pihak berkuasa untuk mendapatkan laporan penuh. Pada konsert malam tadi, Matty Healy menunjukkan pelbagai aksi kurang sopan dan aksi biadab ketika melakukan persembahan. Dia didakwa memegang botol arak dan meludah ketika persembahan selain membuat ucapan hina undang-undang Malaysia mengenai lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT sebelum mencium pemain bassnya Rose McDonalds di pentas malam tadi. Elak kempen mencerca dan memaki Hamon sepanjang PRU DUN ke-15. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menasihati masyarakat agar tidak terpengaruh dengan kempen sedemikian. Nampak dalam pilihan raya ini keadaan dah mula tajam dan hangat. Yang tidak ada lagi batas akhlak dan nilai. Ada aja mikrofon, ada aja orang maki. Sebab itu saya kata, kita jangan lari pada nilai dan akhlak ini. Bila saya sebut madani, bila madani ini tidak lari daripada prinsip nilai dan akhlak. Kita boleh cakap soal ekonomi, kemampanan. Tapi kalau tidak ada ihsan, tidak ada nilai dan akhlak, tidak jadi ekonomi itu. Beliau menyifatkan tindakan Maki Hamon ketika berkempen tidak memberi kesan terhadap usaha membantu rakyat dan memajukan negara. Sebaliknya, ia menimbulkan persepsi negatif rakyat. Datuk Seri Anwar berucap pada majlis Kita Hulu Kelang bersama PMX di Padang Rumah Pangsa PKNS AU2 Taman Keramat. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengulangi komitmen dan tekad membebaskan negara dari belenggu rasuah. Barisan Nasional BN ketengah 108 calon pada PRU DUN ke-15 di 6 negeri. Pengurusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata kesemua calon dipilih memahami aspirasi kerajaan perpaduan. Malah barisan yang kita tampilkan adalah terdiri daripada kalangan yang memahami aspirasi kerajaan perpaduan untuk memastikan kestabilan politik dapat dipertahankan. Slogan pilihan raya negeri-negeri ini bertemakan perpaduan demi kestabilan dan kemakmuran. Dan diharap dengan tema ini kita akan dapat menterjemahkannya. Tambah beliau, BN menampilkan 63% calon muka baru manakala 18% merupakan penyandang. BN turut menampilkan sebanyak 87% calon yang memiliki kelayakan akademik di peringkat pengajian tinggi.
Dalam pada itu, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Mazir Khalid yang diumumkan sebagai calon Dun Pedu memaklumkan seluruh gerak kerja 15 calon di Kedah telah bersedia. Malam ni ada pengumuman calon dan kita dah sah dah calon-calon yang bertanding. Jadi kami di Kedah, alhamdulillah persediaan untuk menghadapi pelarian ini telah kita buat dan kita bersama Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Kita dalam satu tim yang kita dah bentuk di peringkat negeri, maknanya kita dah synchronize antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Syarikat Malaysia digalak menembusi pasar halal di Vietnam. Industri halal dilihat sebagai satu platform dalam mempromosikan peluang perniagaan selain membantu negara berkenaan memasarkannya ke negara Islam. Jadi kita nak memanfaatkan hubungan itu bukan saja dari sudut pensijilan, tapi supaya industri halal Malaysia datang di sini dan bekerjasama melabur di sini supaya secara bersama mereka boleh bina industri itu dan melabur di luar. Di samping industri halal, terdapat banyak peluang kerjasama baharu Malaysia-Vietnam yang boleh diteroka bersama. Antaranya berkongsi kepakaran dalam pelbagai bidang dalam membangunkan negara. Dalam pertemuan bersama Presiden Vietnam, Wu Van Tung, Datuk Seri Anwar turut menjemputnya untuk berkunjung ke Malaysia dalam waktu terdekat. Memperluaskan kerjasama serta meningkatkan hubungan baik antara kedua-dua negara dilihat mampu meningkat potensi pelaburan di Vietnam. Itu reaksi rakyat Malaysia yang terlibat secara langsung di negara berkenaan. Banyaklah potensi untuk Malaysian in Vietnam, terutamanya perkilangan, perusahaan perkilangan, industrial products lah, factories. Quite a lot of tax incentives still in Vietnam available for foreign investors. Vietnam is also moving into technology sectors, agricultural sectors, and more importantly is to bring in our knowledge and put in Vietnam and together to serve this region and the world. And I think that is very beneficial for the Malaysia. Sebenarnya potensi Malaysia businesses masuk Vietnam, the very first thing is maybe we can go through Matrade. Okay, Matrade have a list of core partners in Vietnam, so that maybe can generate the collaborations among businesses for two countries. For example, like raw material supply, and then education side. So then, yeah, this is what we could suggest. And also maybe go through Malaysia Business Chambers as well. We have our members that have been settled down and established the businesses in Malaysia. Ke Vietnam bagus. Actually Vietnam ni adalah satu negara yang sedang mengembang kan. Terlalu cepat sebab banyak FDI datang sini. So saya rasa participation from Malaysian company tu kurang berbanding dengan Singapore, Korea dengan Jepun. Bagus. I think the meeting ataupun the visit by PMX Datuk Seri Anwar adalah bagus. So saya harap di berita-berita di Vietnam ada laporkan dua-dua country ni boleh bekerjasama. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memuji resolusi oleh Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRC susulan insiden pembakaran Al-Quran di luar masjid di Stockholm ketika sambutan Aidiladha. Tegas beliau, sebarang bentuk provokasi dan demonstrasi yang boleh mencetus kebencian sejagat khususnya berhubung kait agama perlu ditangani secara rasional dan toleransi. UNHCR telah menerima pakai resolusi membendung kebencian terhadap agama yang mencetuskan hasutan untuk mendiskriminasi, permusuhan atau keganasan pada 12 Julai. Daripada 47 anggota majlis, 28 negara mengundi menyokong resolusi tersebut termasuk Malaysia, 12 menentang dan 7 berkecuali.
Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar kecewa apabila setiap langkah progresif yang diambil bagi menentang Islamofobia, terdapat pula kebencian dalam kalangan mereka yang berselindung di sebalik hak kebebasan bersuara seperti yang ditunjukkan negara anggota yang menentangnya. Tanggapan ekstremis tentang kebebasan sangat merugikan masyarakat, malah boleh membawa kepada pelanggaran hak individu untuk hidup dengan jaminan keselamatan yang baik. Malah Islamofobia adalah racun yang bukan hanya mengancam umat Islam seluruh dunia tetapi juga negara barat. Baik, pagi ini akan berlangsung istiadat perbarisan pentauliaan diraja dan penkurniaan watikah tauliah pegawai kadet Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi tahun 2023. Untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama wartawan Fahmi Zaidi di lokasi. Silakan Fahmi. Baik, terima kasih Mohan. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Seperti yang anda sedia maklum, sekarang saya berada di Padang Kawat Akademi Latihan Ketenteraan, Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur, bersempena dengan istiadat perbarisan pentaulihan diraja dan penggunaan watikah tauliah pegawai kadet Angkatan Tentera Malaysia tahun 2023. Untuk pengetahuan anda, istiadat ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Baik, istiadat yang akan berlangsung kira-kira pukul 9 pagi nanti akan menyaksikan seramai 228 orang Akademi Kadet yang ditauliahkan hari ini terdiri daripada mereka yang menamatkan pengajian di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Majlis penggunaan watikah tauliah pegawai kadet ATM ke Lieutenant Muda ini terdiri daripada 136 kadet Tentera Darat Malaysia TDM, 46 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan juga 46 kadet dari Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Mereka-mereka ini telah pun melalui pelbagai latihan asas ketenteraan selain telah menjalani latihan ketenteraan tahun akhir ataupun dikenali sebagai LKTA. Untuk pengetahuan anda, turut akan hadir bagi menyaksikan istiadat yang penuh bersejarah ini adalah Menteri Pertahanan iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afeni Buang dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan iaitu Datuk Muiz Abdul Aziz. Untuk pengetahuan anda juga, istiadat ini juga akan disiarkan secara langsung menerusi saluran TV1 dan juga Facebook Berita RTM. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkembangan yang dapat saya bawakan kepada anda langsung dari Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan RTM. Sekian dari saya, Fahmi Zaidi. Kembali semula ke Seri Angkasa di Angkasa Puri. Silakan Mohan. Program Jualan Rahmah bergerak menerusi pendekatan kedai cari rakyat akan diperluas dan diperbanyakkan ke kawasan pedalaman. Ia dapat laksanakan susulan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mendapat tawaran daripada pengusaha lori dan van yang menawarkan perkhidmatan percuma untuk membawa barangan jualan rahmah ke kawasan terbabit. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, bagi meningkatkan lagi keberkesanan membantu rakyat dengan cara lebih bersasar, jumlah pengangkutan perlu ditambah. Kita sedang meningkatkan libat urus dengan rakan-rakan kita yang terlibat dalam bidang pengangkutan. Dan nampaknya libat urus ini penting untuk kita pastikan lebih banyak destinasi dapat kita sampai dengan pendekatan jualan kedai cari rakyat ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program jelajah jualan rahmah peringkat negeri Kedah di tapak Pesta Convocation Universiti Utara Malaysia UUM di Sintok, Kedah. 56 individu warga negara Indonesia yang dipercayai terlibat dalam 2 kes penyelundupan manusia di Pangkur dan Segari ditahan. Ketua Polis Daerah Manjung ACP Muhammad Nordin Abdullah memaklumkan turut ditahan 3 lelaki tempatan. Beliau berkata 10 suspek terlibat bagi kes di Pangkur, manakala 2 suspek bagi kes di Segari. Kes disiasat di bawah Seksyen 26A Atim Sob 2007 dengan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda. Kesemua suspek bagi kedua-dua kes akan dituduh di Mahkamah Seksyen Ipoh 25 Julai ini.
Segala inisiatif kerajaan dalam sektor kenderaan elektrik EV telah menyumbang kepada peningkatan kerjasama dan minat pelabur asing ke Malaysia. Ia meliputi usaha meneroka dan mewujudkan industri EV dalam negara. Dan ini bertepatan dengan apa yang kerajaan telah rancang sejak tahun 2020 lagi di dalam National Automotive Policy ataupun polisi automotif negara, yang mana salah satu fokus bagi 10 tahun daripada 2020 hingga 2030 ialah untuk dipanggil energy efficient vehicle ataupun kenderaan yang menggunakan tenaga kuasa yang lebih orang kata mesra alam. Dan apabila kita lihat perkembangan terkini apabila sudah banyak pihak yang mahu membuka perniagaan ataupun mewujudkan, kita lihat hub EV mungkin di Tanjung Malim antara Geely dan kolaborator tempatan, termasuk juga dengan pembukaan cawangan Tesla. Tambahnya, industri EV di Malaysia mampu membuka peluang pekerjaan kepada golongan B40 dan M40 sekaligus meningkatkan pendapatan rakyat tempatan. Kenderaan EV mampu milik juga bakal direalisasikan sekiranya lebih banyak pelabur asing menjadikan Malaysia sebagai hub bagi pasaran EV. 2,505 pelbagai barangan tiruan dianggarkan bernilai RM250,000 dirampas dalam operasi Ops Putra 3.0 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur. Turut ditahan 2 lelaki dan seorang wanita tempatan. Operasi pada Selasa lalu yang dijalankan di Jalan Petaling itu hasil disikan selama 2 minggu. 9 premis diperiksa membabitkan 6 gerai dan 3 kedai serta stor disyaki menyimpan barangan tiruan seperti jam, beg tangan, dompet, gelang dan cincin berjenama. Jadi berdasarkan maklumat yang telah diperolehi juga, barangan ini diperolehi daripada negara asing, bukan dibuat di Malaysia, dan kesemua stok ini ditumpukan kepada pelancong yang datang ke Petaling Street. Dan barang yang disita ini juga adalah barang tiruan yang berkualiti tinggi. Harga jualan kita dapati bermula daripada RM400 sehingga RM4,000 seunit. Kes disiasat mengikut Akta Cap Dagangan 2019. Baik, kita ke segmen luar negara. Angka maut akibat tanah runtuh di kawasan pergunungan Ishwadi, Maharashtra, India meningkat kepada 22 orang. Setakat ini, 6 mayat berjaya ditarik keluar sebelum operasi menyelamat terpaksa dihentikan. Tanah runtuh yang berlaku pada malam Khamis telah menyebabkan beberapa buah rumah tertimbus tanah lumpur. 80 penduduk dilaporkan berjaya menyelamatkan diri ketika kejadian tersebut. Sementara kira-kira 250 penduduk terpaksa berpindah ke kawasan dusun untuk berlindung. Lebih 100 orang disyaki masih terperangkap di bawah runtuhan. Jabatan Meteorologi menyatakan hujan lebat dan tanah runtuh telah mengorbankan lebih 100 orang di utara India sejak bermulanya musim tengkujuh pada 1 Jun lalu. Waran tangkap dikeluarkan untuk ahli politik Denmark Rasmus Paludan dan 9 suspek lain kerana membakar Al-Quran. Menteri Kehakiman Turkiye Yilmaz Tun berkata pejabat ketua pendakwa raya telah menggesa siasatan menyeluruh dilakukan. Maklumat identiti suspek juga sedang dikumpul termasuk bukti tindakan jenayah mereka. Rasmus Paludan, pemimpin parti politik pinggiran Hardline, membakar salinan kitab suci Islam itu di hadapan kedutaan Turkiye di Stockholm pada Januari lalu. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menegaskan tindakan itu bertentangan dengan Islam dan ia merupakan percubaan untuk mempengaruhi kebebasan bersuara di Sweden.
Pembakaran Al-Quran juga mencetuskan protes di luar kedutaan Sweden di Ankara. Sementara itu, para pelajar Iran berkumpul di luar pejabat kedutaan Sweden di Teheran susulan rancangan pembakaran Al-Quran di Stockholm. Sekiranya ia berlaku, ia merupakan kejadian kedua dalam seminggu yang dilakukan di Sweden. Penunjuk perasaan menganggap perbuatan itu satu penodaan kepada kitab suci umat Islam. Mereka bertindak membakar bendera Amerika Syarikat dan membaling telur ke arah bangunan kedutaan. Sweden telah melakukan pembakaran Al-Quran sejak beberapa tahun lalu, kebanyakannya dilakukan puak berhaluan kanan dan aktivis anti-Muslim. CEO Pfizer, Albert Bourla memaklumkan puting beliung memusnahkan hampir keseluruhan gudang pembuatan ubat di Rocky Mount, Carolina Utara. Namun menurutnya kemudahan pengeluaran kelihatan tidak mengalami kerosakan. Bourla dalam satu sidang media memaklumkan kru sedang berusaha memulihkan jana kuasa kepada kilang, tetapi ia akan menjadi tugas yang besar untuk membaiki kerosakan. Ia dijangka mengambil masa beberapa minggu walaupun tiada kerosakan struktur berlaku. Kilang Rocky Mount adalah salah satu kilang terbesar untuk ubat suntikan steril di dunia. Antara produk dihasilkan di kilang tersebut ialah ubat bius, ubat tahan sakit dan ubat anti jangkitan untuk kegunaan hospital. Hampir 25% ubat suntikan steril Pfizer digunakan di hospital seluruh Amerika Syarikat dihasilkan di kilang terbabit. Athens panas terik selepas gelombang panas kedua melanda melebihi 40 darjah Celsius. Tapak arkeologi termasuk mercu tanda Akropolis ditutup pada waktu puncak kepanasan melanda antara 12.30 hari dan 5.30 petang sehingga esok. Pihak berkuasa kesihatan menghantar beberapa amaran kepada orang awam agar mengekalkan hidrasi badan selain kekal berada di dalam bangunan. Pihak kerajaan turut menasihati golongan pekerja untuk berehat selain mengelakkan aktiviti senaman dan berjemur. Suhu panas muncul semula selepas seminggu kejadian kebakaran dengan angin kencang yang memusnahkan rumah dan kawasan hutan. Pihak meteorologi menjangkakan suhu panas akan meningkat sehingga 45 darjah Celsius pada hujung minggu. Bola sepak Malaysia, juara bertahan kini bersedia menggegar aksi perlawanan, atau The City Boys bakal menggamatkan aksi perjuangan dalam perlawanan akhir Piala FA 2023. Sabtu 22 Julai, Johor Darul Takzim bertemu Kuala Lumpur City FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Baik, kita ke segmen sukan. Menjelang aksi final Piala FA antara penyandang juara Johor Darul Takzim JDT dan KL City FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor malam ini, kedua-dua pasukan tampak bersedia menampilkan aksi terbaik walaupun kelebihan sedikit berpihak kepada tuan rumah JDT. Ketua Jurulatih JDT, Esteban Solari tetap berwaspada dengan kemampuan KL City melakar kejutan walaupun cemerlang membelasah pasukan itu 6-1 awal bulan ini. It's not about worries. I think it's about being careful enough to know which are the weapons that KL have to try to harm us. But this is, like I told you before, it's a part of our strategy and our idea that we have been building from before, not today, not this week. We are working on this since we started preparation, and we look forward to keep improving. We have to be ready, like I told you, because KL have quality players, especially up front, so we respect that. Sementara itu, Ketua Jurulatih KL City, Hojak Hodak, berharap status sebagai pasukan underdog akan membantu mengurangkan tekanan anak buahnya menghadapi asakan JDT. JDT this year never lost, they never drop any point in the league. They have good squad, probably strongest in last few years. Everybody expect they will win, so
there is no pressure on us. We come to final, we will try to give our best, we'll try to play good game and hopefully get positive result. Bojan yakin kembalinya Giancarlo Galiuco yang cedera sebelum ini akan membantu memperkuat barisan pertahanan. Sementara itu, kapten kedua-dua pasukan yakin perancangan taktikal dirangka Julate mampu membantu mereka menjulang gelaran musim ini. We've been working on that. We've been talking as well with the defenders and the coach and staff. We want to take the control. Also, I think for Kuala Lumpur, one of the strengths is the counter-attack and the set pieces. So it's very important our rest defense and also the concentration and focus on set pieces. So yeah, we will try to do that. As the coach said as well, we are like really focused and well prepared to play, to protect our style. We prepare well, and we are ready to come here and fight for the title. As coach said, it's not going to be easy, but we are professional. We need to deliver our best on the pitch, and again, against all the odds, we need to go there and try to fight until the end. Maybe, as coach say, if we play our best and a little bit of luck, we can surprise them and get the title again. Ini pula perkembangan sukan melibatkan program Road to Goal RTG. Prestasi dan kemajuan atlet dalam RTG akan dinilai semula bagi menentukan kedudukan mereka dalam program tersebut pada September ini. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hanayo, mesyuarat jawatankuasa penilaian program itu akan membincangkan prestasi atlet memandangkan proses kelayakan ke Olimpik Paris 2024 masih berjalan untuk badminton dan acara terjun. Dalam masa sama, beliau tetap menaruh keyakinan pemain badminton negara Lee Jizia dan Ratu Terjun Datuk Pandalela Ridong akan bangkit merebut tiket ke Sukan Olimpik Paris 2024. Mereka masih ada peluang untuk proses kelayakan dalam Olimpik lah. Buat masa ini, semua yang telah dipilih dalam Road to Goal kekal sehingga review bulan September. Baik, berita pagi berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.